So nanti siapa yang tak dapat masuk, saya akan bagi recording ni, tapi saya akan masukkan dalam YouTube. Sebab kalau nak bagi recording ni sahaja, saya rasa nanti mungkin dia akan berat lah. So nanti saya bagi link YouTube, saya masukkan dalam YouTube. Nanti saya bagi siapa-siapa yang tak dapat datang, mungkin dia boleh tengok lah. Okay, Mr. Arun bisnes apa? Saya buat jual barang snack, 3 snack. Saya jual je. Jual, oh macam trading lah. Retail. Okay. Okay, so saya share screen. Okay, boleh tengok? Boleh nampak? Nampak cikgu jelas-jelas. Jelas Sekejap, apa soal ni? Okay, so saya tak nak drag panjang sebab hari ni pun hari Sabtu kan. So saya memang nak share step by step pendaftaran premis dengan KKM. Okay, outline dia hari ni simple je. Pengenalan pendaftaran premis sebab most of pengusaha dia tak tahu sebenarnya pendaftaran premis ni dengan KKM ni adalah wajib. Sebabnya dia ada stated dalam akta makanan. Jadi kebanyakannya lah saya share pengalaman saya bila saya nak mula kelas dia akan tanya. Jadi dia akan ada problem. Contohnya yang pertama dia nak mendapatkan lesen perniagaan daripada Majlis Perbandaran. Jadi bila dia dah dapat lesen tu, dia still lagi boleh dikenakan compound sebabnya dia tak daftarkan premis makanan ni dengan KKM. Pendaftaran ni free sahaja, cuma mungkin ramai yang tak tahu. Kita takut sebab pihak kuasa dia akan datang dan buat rondaan ataupun buat operasi. Jadi dia akan pergi dekat mana-mana lah tempat yang dia dah decide, dia akan pergi dan dia akan tanya 3 benda ni. Dia akan tanya sijil khusus latihan, dia akan tanya kita punya suntikan typhoid dan juga dia akan tanya pendaftaran premis makanan. Jadi benda ni adalah benda yang wajib, memang stated dalam Akta Makanan 1983. Jadi kadang-kadang saya kesian sebab ramai yang tak tahu. Jadi bila kena compound tu jadi macam frust lah sikit sebab benda free, bila kena denda tu dia macam kenapa tak tahu macam tu. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan boleh sebarkan dekat kawan-kawan. Mungkin kita rasa kita berniaga kecil-kecilan je, tapi sebab benda ni adalah dah di-stated dalam akta, jadi lebih baik kita buat dan perkara ni adalah perkara yang percuma sahaja. Jadi rugilah kalau tak buat. Okay, nanti saya sharekan dia di bawah peraturan mana. Okay, kesalahan sekiranya tidak mendaftarkan premis anda. Dan yang ketiga, kategori premis. Okay, dalam pendaftaran tu dia akan ada kategori-kategori premis. Jadi kita kena select kategori premis kita dan juga persijilan yang terlibat mengikut kategori premis yang kita ada. Okay, saya cepat sangat ke? Sekejap, kenapa dia jadi macam ni? Okay, so dah pukul 9 kan? So saya start. Dan nanti yang lain dia boleh tengok record lah. Okay, so ini adalah akta makanan yang mana siapa-siapa yang tak pernah tengok. Okay, kita kalau nak masuk industri makanan, kita ada akta yang tertakluk dalam kita punya industri lah. Okey, so akta makanan ni dalam dia ada peraturan-peraturan makanan 1985 dan juga peraturan-peraturan kebersihan makanan 2009. Dia punya tujuan diwujudkan adalah untuk melindungi orang ramai terhadap bahaya dari segi kesihatan dan penipuan pada penyediaan,
penjualan dan penggunaan makanan dan juga mengenai perkara yang bersampingan ataupun berkaitan dengannya. Pendek katanya dia nak melindungi orang ramai daripada segi penipuan dan juga bahaya dari segi keselamatan makanan. Jadi apa-apalah yang berkaitan dengan makanan yang boleh menyebabkan penipuan ataupun keselamatan ada tertakluk dalam Akta Makanan. Okey. Okey, so kita pergi macam mana nak daftar premis makanan. Okey, siapa kat sini ada dah premis makanan? Kod-kod nak saya tunjuk terus kat sini. Kalau tak, saya ada tak yang nak, alamak, penyelenggaraan sistem. Macam mana Okay, tak apa. Dia memang selalu macam ni. Memang Kan? Dia orang ni cuti terus. Okay, tak apa. Saya tunjuk video lah. Nanti kita boleh tengok satu-satu. Okay, so ini antara kesalahan yang boleh disabitkan. Okay. Yang pertama, okay, ini antara kesalahan yang boleh disabitkan. Okay, peraturan yang ketiga, kita tidak mendaftarkan premis makanan. Maksudnya yang saya tunjuk tadi tu, kita tak daftarkan. Okay, macam mana kita nak daftarkan tu, nanti saya tunjukkan video. Dan bila mungkin esok ataupun sekejap lagi kalau sistem dia okey, saya akan tunjuk macam saya buat video lah. Sebabnya dia orang punya server down, jadi susah sikit nak tunjuk. Tapi jangan risau sebab kita ada backup nanti Okey, kemudian peraturan yang ketujuh, tidak memperbaharui perakuan pendaftaran premis makanan. Yang ini pun kena alert sebab pendaftaran premis makanan kita ni setiap 3 tahun. Kiranya kita punya slip pendaftaran premis tu dia valid 3 tahun. Jadi saya rasa sistem ni dia, pegawai bagi tahu saya, dia kata at least sebulan sebelum KKM akan remind kita through email. Jadi nanti kita akan alert lah untuk renew kita punya pendaftaran premis makanan. Dan juga dalam peraturan yang ke-8, tidak mempamerkan perakuan premis makanan ataupun perakuan pendaftaran, notis dan sebagainya di premis makanan. Okey, yang ini bila kita dah daftarkan premis kita, slip dia tu kita kena print out dan pamerkan dekat kita punya premis. Yang ini kalau tak pamerkan pun menjadi satu kesalahan. Ada yang tanya, cikgu, kalau macam saya dekat pasar malam tak ada dinding, macam mana nak tampal? Ataupun macam penjaja tepi jalan kan? Jangan risau, kita memang kena bawa. Kita bawa je pergi mana-mana, kita punya pendaftaran premis, kita punya suntikan dengan sijil khusus latihan. Bawa je kat mana-mana, sediakan satu fail yang, satu fail mudah je. Letak je dalam kereta ataupun kita punya transport yang kita bawa lah. So, kalau pegawai datang kita boleh tunjuk je. Sebab pegawai ni kalau kita panggil penguat kuasa, dia boleh datang bila-bila je. Pengalaman saya dulu, saya pernah bekerja di Jabatan Kesihatan Negeri Perak. Kalau penguat kuasa dia akan decide, dia orang akan meeting, dia akan decide bulan ni kita nak pergi dekat kawasan mana. So nanti dia akan pergi je. Kalau masa tu mungkin kita ni tak dalam keadaan yang bersedia ke apa, memang boleh dikenakan compound. So kita elakkanlah daripada kena compound. Okey, yang ini saya tak dapat tunjuk tadi sebab server down. Jadi kita tekan nanti tuan-tuan perempuan boleh tekan posim.moh.gov.my ataupun type je posim domestik. Nanti dia akan keluar. Jadi untuk yang first time, klik daftar. Okey, macam saya dah ada. So kita kena saya tekan log masuk. Tapi kalau untuk yang first time, klik daftar. Okey. Sekejap, ada orang nak masuk lagi ke? Okey. Jangan risau, nanti saya boleh sharekan video. Okey.
So dia ada 4 langkah untuk kita nak daftarkan premis. Okay, yang pertama kita daftarkan akaun FOSIM tadi dekat laman web yang saya share. Okay, yang FOSIM domestik tadi. Okay, saya tekan tapi nanti dia keluar yang website dalam, dia akan keluar, sebenarnya dia akan tunjuk yang macam yang tadi saya tunjuk tadi. Dia akan keluar sepatutnya dia macam ni. Okey. Kemudian nanti bila kita dah daftar akaun FOSIM tu, kita akan masukkan detail, maksudnya nombor email, nama kita. Kemudian dia akan hantarkan satu macam untuk verify kita punya akaun dekat email. So kena aktifkan akaun. Kemudian kita klik dekat situ dan aktifkan kata laluan. So dekat situ kita akan masukkan kita punya password. Okey, seterusnya kita akan masuk untuk pendaftaran premis makanan, yang mana kita akan masuk detail kita punya perniagaan, kita punya premis yang macam mana. Kemudian kalau ada daftar SSM, masukkan SSM. Kalau ada lesen PBT, masukkan lesen PBT. Tapi dekat dalam pendaftaran premis ni dia tak wajib lah untuk, macam contoh kalau orang kata cikgu saya tak ada pendaftaran premis, saya bisnes kecil-kecilan je dekat rumah. Tak apa, memang dia kata memang dekat dalam tu tak ada pun dia minta pendaftaran lesen PBT, tak ada pun dia minta. Cuma kalau ada kita masukkan supaya kita dapat tengok betul tak kita punya kategori premis. Okey, yang ini langkah yang keempat, pendaftaran premis makanan. Okey, yang ini yang bila dah dapat masuk, okey, bila dah dapat masuk, dia akan keluar macam ni. Okey, kita tekan dekat kita punya profil ni. Yang ni kita nak masuk kita punya gambar ke, kita punya butiran lah. Yang pentingnya adalah kita kena kemaskini kita punya maklumat. Tapi ini bila selepas kita dah aktifkan akaun lah, maksudnya dah langkah terakhir kita dah nak daftar kita punya perniagaan. Okay, kemudian dia akan kita klik dekat sini pendaftaran. Okay, kemudian pendaftaran, klik pendaftaran. Okay. Dekat dalam website ni dia ada macam-macam. Contoh macam mana nak tahu, contohnya nak tahu khusus yang ada ditawarkan dekat BKKM, termasuklah khusus latihan pengendali makanan. So boleh klik sini. Tapi siapa nak masuk tadi? Okey. Dan kalau contohlah sebab dekat KKM dia ada juga servis macam dia check label. Macam pelabelan makanan yang kita buat tu, kita nak hantar dekat dia untuk dia tengok dan semak. Jadi kita boleh juga mohon daripada sini. Tapi ada sedikit bayaran lah. Itu yang antara servis yang KKM ada lah. Macam ni contoh perlesenan. Contohnya kita adalah kilang yang buat ais. Kita nak mohon lesen, kita nak buat permohonan, klik je dekat sini. Sebab sekarang memang semua online. Kalau macam dulu dia secara manual, kita kena pergi office, kita kena kita kena jumpa pegawai. Ini tak, kita mohon secara online. Kemudian hantar dokumen apa yang diperlukan semua, kemudian nanti pegawai akan datang. Ini apa? Okey, so ini adalah step dia lah. Okey, kemudian dah klik pendaftaran dia akan keluar. Sekejap. Okey, pendaftaran, kemudian nanti dia akan keluar ada 3 benda tau. Pendaftaran syarikat dalam negara, pendaftaran syarikat luar negara dan pendaftaran premis. So klik dekat pendaftaran premis. Saya skip dia punya slide tu. Okey, kemudian klik pendaftaran. Okey. Lepas tu maklumat ni yang kita kena masukkan. Ini yang saya masukkan tadi. Ada syarikat ke tak ada syarikat? Kalau kita dekat rumah tak adalah syarikat kan, tapi kalau kita ada SSM, kita kliklah ada syarikat. Kadang-kadang tak ada
macam ni, nama premis, apa nama syarikat kita, kemudian maklumat untuk dihubungi. So macam tu lah dia punya cara dia. Kemudian masukkan maklumat premis, maklumat pemilik premis, siapa pemilik dia, maklumat yang berkaitan, contohnya kita punya macam ni, sub kategori premis, kategori premis. Okey, kategori premis nanti saya akan explain. Kita ada 5 kategori premis yang mana kita boleh pilih yang mana berdasarkan dengan kita punya perniagaan. Sebabnya kategori premis ni pelbagai. Kalau contohnya P1 dia lebih kepada penghilangan. Okay, nanti saya akan share sebab ada slide yang saya akan go through one by one. Sebabnya setiap kategori premis tu dia ada persijilan ataupun produk yang ditawarkan oleh KKM. Jadi tak sama, lain barang lain dia punya, lain barang pula, lain premis lain dia punya kehendak dia. Okey. Okey, jadi contoh kita tanya Puan Jaya Rani kan. Puan Jaya Rani hari tu dia dah buat, cuma dia kata ada problem. Okey, Puan Jaya punya hari tu dah okey ke belum? Belum lagi, Cik. Hari tu dia kata problem kat mana? Tak tahu, dia kata server problem. Dia kata sistem dia belum update lagi ke, tak tahu kan. Tapi saya call KKM daerah Manjung hari tu. Dia kata dia akan call balik, tapi sampai sekarang. Oh ya ke? Oh okey. Kiranya dah sampai stage mana? Dah boleh masuk? Dah activekan account ke belum? Okey. Bila sebelum tu selamat pagi ya semua ya. Okey. Sebelum okey, bila kita masuk itu daftar tu, yang itu semua kita boleh buat, no problem. Okey. Bila nak buat pengesahan aja, bila kita nak tekan button hantar itu, dia tak boleh hantar. Oh. Dia stop tu aja. Okey, jap. Dah tekan ni dia tak dapat masuk. Bila nak buat pengesahan aja. Okey, tak apa. Sebab saya bagi tahu, sebab tu saya share tentang pendaftaran premis ni, sebab pendaftaran premis ni dia baru tau. Sebab sebelum ni kita pakai sistem lain. Kiranya start April 2021 ni lah, KKM dia baru launch. Dia nak upgrade kat website yang baru ni. Sebab saya sebagai tenaga pengajar pun hari tu ada problem dari segi saya punya application. Jadi dia macam a bit lambat sikit lah. Dia masih lagi sedang dalam proses nak upgrade. Okay, tapi tak apa, jangan risau. InsyaAllah tak kena compound lah. Cuma nanti kita kena slow-slow, kita kena buat lah. Okay. So, Puan Jaya buat bisnes apa? Puan Jaya buat bisnes apa Ya, sorry. Apa tu? Puan buat bisnes apa? Bisnes apa? Baking. Baking. Di rumah lah ya? Di rumah. Okay. So, kalau di rumah dia kita kena pilih P3. Nanti saya tunjuk dia punya ni lah. Okay, so bila dah isi semua dia akan keluar, kita boleh print out slip pendaftaran premis tu yang kita kena pamerkan. Okay, saya tunjuk video dulu. Sekejap. Okay. Tapi setahu saya ya, dia kata dia akan bagi stiker ya. Ya? Dia akan bagi stiker ya, pihak KKM akan memberi stiker ya. Stiker? Stiker, I tak tahulah dia cakap macam tu. Untuk pendaftaran? Tak, lepas pendaftaran semua, bila kita dah dapat kita punya pengesahan semua, dia akan bagi kita satu stiker. Mungkin sekarang sistem dia dah guna stiker ke? Tak pasti pula saya. Nanti saya boleh confirm. Okay, cikgu typing kat mana? Saya dekat Kamunting, kat Taman Lela. Tapi office saya dekat dengan Kampung Jambu, dekat dengan Hotel Typing Perdana. Ada orang typing ke dalam ni? Okay, ini saya share video. Okay, Puan Jaya mungkin dah tengok. Mungkin ni ada idea sikit lah. Sebabnya tak dapat buka
dia punya sistem down, tu saya rasa, tapi tak apa, ini pun dah cukup dah kalau kita nak ikut. Cuma nanti saya akan tunjuk kategori premis, sebabnya dekat dalam tu ada banyak kategori premis, takut kita tak tahu nak pilih yang mana yang betul untuk kita punya premis. Okay, so boleh tengok video ni dulu. Dekat sini aja kita tak boleh angkat. Ha? Sebelum ini. Tekan hantar ya, kita tak boleh angkat. Okey, yang ini adalah langkah yang keempat yang saya kata tadi untuk pendaftaran premis makanan. Tadi yang awal-awal tu dia untuk aktifkan account semua kan. Okey, yang ini Puan N ni dia buat perniagaan home base. Jadi dia punya pilihan kategori premis tu adalah untuk home base. Okey, so kita sambung tengok. Ini yang saya cakap tadi, klik pendaftaran premis. Tadi slide saya tu dia tertinggal yang part ni. Okey, klik yang pendaftaran premis. Okey, yang ini yang saya cakap kategori kalau untuk kategori kalau home base dia adalah kategori P3, premis di mana makanan disediakan, diproses, disimpan dan dihidangkan untuk jualan. Jadi kita pilih pula kategori sub premis, perusahaan makanan di rumah ataupun home base. So nanti
Nanti saya akan buat satu video bila website dah okey. Saya akan tunjuk apakah kategori P1, P2, P3 ni. Macam contoh kadang-kadang kita kata saya ni berniaga dekat dapur kantin. Tak tahu dia nak kategori yang mana satu. So nanti saya akan sharekan. Okay. Okey, yang ini part kita masukkan kita punya produk. Contohnya kita ni jual nasi lemak, ada kuih muih, ada kek juga. So kita masukkan. Kalau ada 10 lah kita masukkan. Dengan senang je tambah je produk. So kat sini kategori. Okay, pilih kategori dan jenis produk. Yang ini mungkin ada yang tak tahu nak letakkan kategori apa. So nanti kita akan tengok dia pilih macam mana. Okey, kategori ni dia ada macam-macam sebab dia rujuk dalam akta makanan. Okey, garam dan rempah contohnya macam dia jual rempah-rempah. Kalau kilang yang produce rempah contohnya. Jadi itu dia kena pilih garam dan rempah lah. Ikan dan hasil ikan. Saya bagi contoh. Konon dia adalah tempat pemprosesan ataupun dia jual keropok leko. Jadi dia adalah kategori ikan dan hasil ikan. Jam, jelly, buah, marmalade dan serikaya ni macam dia produce jam lah. Yang mana berkaitan dengan macam jelly buah ke marmalade. Marmalade ni dia ada term dia dalam akta makanan. Okay. Kekeras dan hasil kekeras. Kalau agak-agak kekeras dan hasil kekeras ni apa? Dalam ayat akta ni dia macam pelik sikit, tapi kalau kekeras dan hasil kekeras ni sebenarnya adalah untuk kelapa dan hasil kelapa. Macam contoh macam kerisik ke, santan ke. So dia panggil kekeras dan hasil kekeras lah. Koko dan hasil koko kita tahulah serbuk koko ke ataupun coklat ke, dia adalah koko dan hasil koko. Konfeksi dia ada pelbagai. Konfeksi tepung contohnya macam kita buat kuih-kuih ataupun biskut raya tu kan, dia masuk dalam konfeksi tepung. Apa lagi? Makanan bertujuan khas adalah makanan yang macam contoh makanan bayi yang memang dia ada, dia punya rumusan dia lah, rumusan khas dia. Jadi dia akan di bawah kategori makanan bertujuan khas. Okey, macam yang Puan N, dia punya makanan siap bermasak. Jadi kita boleh pilih makanan siap bermasak. Contohnya kalau kita prepare daripada rumah kan, ataupun kita berniaga, kita klik makanan siap bermasak untuk kita punya perniagaan. Okey, yang lain-lain ni macam malt dan extract malt tu macam Milo, macam oat. Kemudian minuman beralkohol, minuman ringan, pelbagai ni mungkin yang tak ada dalam kategori yang ditunjukkan. Contoh macam kadang-kadang kita confuse kan, macam kuah rojak tak tahu nak letak dalam kategori mana, letak je dalam pelbagai. Okey. Yang lain-lain ni mungkin tak ada problem kot. Okey, so kita sambung
Okay, so yang ini kita klik, last kali kita kena klik cetak. Okay, kena cetak dan pamerkan pengakuan pendaftaran premis kita ni dekat kita punya premis. Kalau tak boleh pamer, kita kena bawa ke mana-mana kita pergi. Okay. So minta maaf sebab tak dapat nak tunjuk step by step sebab dia punya server down. Tapi jangan risau, saya cuba nanti bila server dia dah okay, saya buat video step by step lah. InsyaAllah. Okay. Kita sambung. Saya nak share yang kategori premis supaya saya boleh tunjukkan apa yang persijilan yang boleh diminta dalam kategori premis anda. Okey, mungkin kat dalam ni ada yang ada premis tapi tak tahu macam mana nak mohon dengan KKM. Sebab sekarang kalau contohlah anda ni ada premis nak mohon halal. Okey, saya share yang dekat Perak lah Kalau nak mohon halal, dia mesti kena ada apa-apa persijilan daripada KKM dulu baru Jaib akan proceed dengan permohonan. Tak kisahlah kita nak mohon baru ataupun nak pembaharuan. Maksudnya kan sijil halal dia punya lesen, dia punya sijil tu valid setahun, ada yang 2 tahun. Jadi selepas 2 tahun dia nak mohon balik, kadang-kadang dia check, Jaib dia akan check renew tak dengan KKM ataupun dah mohon ke belum dengan KKM. Sebabnya halal ni dia ada dua lah, halalan toyiban kan. Kalau aspek halal dia tengok dari segi ramuan dan juga kalau sembelihan semua tu. Toyiban tu adalah dari segi aspek kebersihan dan keselamatan makanan tu. Jadi sebab tu pihak Jabatan Agama Islam Perak dia buat macam tu lah. Tapi negeri lain yang saya dapat sharekan mostly lah, sebab hari tu saya ada join kursus halal, dia kata memang most of negeri pun memang buat macam tu. Okay, jadi pentinglah untuk anda tahu dan untuk kita besarkan lagi kita punya bisnes. Okay, kategori premis, dia ada kategori premis, saya cakap tadi ada 5 kan kategori premis. P kosong adalah premis yang tidak rasmi. Contohnya macam Tesco ke, macam kita panggil gudang-gudang tu kan. Jadi dia adalah kategori premis yang tidak rasmi. Okey, P1 adalah premis makanan yang terlibat dalam penghilangan makanan. Yang ini kadang-kadang ramai salah faham. Penghilangan makanan, dia duk bayangkan kilang mestilah besar kan, tak semestinya. Kalau kilang ni dia adalah kira kategori, contohnya kita ni IKS, buat kecil-kecil je. Saya pernah lah pergi untuk persijilan mesti. Satu syarikat ni dia kecil je. Dia punya premis dia kira macam bilik kecil 10/10 je. Tapi dia boleh mohon sebabnya dia tak bercampur dengan pintu rumah dia. Kiranya dia buat bengkel khas untuk nak betul-betul buat dia punya produk tu lah. Kecil pun tak apa tapi dia kena asing daripada rumah. Okey, kalau untuk persijilan mestilah sebab dia memproses, membungkus semua dan menjual. Maksudnya kita bukan sahaja panggil kilang kalau dia besar, tapi walaupun premis kita kecil, tapi kalau kita ada proses dan menghasilkan produk, kita pun dikira penghilangan, sektor penghilangan lah, maksudnya kita produce produk tu. Okey, kalau macam tu dia akan diconsider P1. Okey, kalau P2 adalah premis makanan yang terlibat dalam catering ataupun catering besar-besaran. Yang ini macam catering, contohnya macam dapur-dapur asrama. Contohnya lagi kalau kitanya, dia macam yang ni, dia tak melibatkan jualan yang kiranya, macam mana nak kata? Kalau dia beza dengan P3, kita terus
jual dan beli, maksudnya one to one dengan kita punya peniaga, pembeli. Boleh beza tak? Kalau catering maksudnya contohlah macam kenduri. Catering, bayaran tu dah dibayar dan orang yang datang tu dia akan ambil je makanan tu. Samalah macam contohnya dapur asrama, kalau macam dapur apa, kalau budak-budak asrama dia memang dah ada punya menu-menu dia, dia adalah di bawah kategori P2. Kalau P3 ni dia adalah premis di mana makanan disediakan, diproses, disimpan dan dihidangkan untuk jualan. Ini macam contoh restoran, macam kalau yang home base pun dia adalah kita terus jual. Maksudnya kita prepare, kita proses, kemudian kita terus jual. Kalau macam catering kita tak nampak pun duit tu mengalir macam mana. Kiranya kalau orang dah ada orang bayar tapi orang yang datang makan tu dia tak ada pun bayar on the spot. Itu kategori yang kedua. Kalau kategori yang ketiga ni dia macam kita ada melibatkan transaction bayaran tu waktu tu. Saya harap boleh faham lah, saya tak tahulah. Boleh faham tak saya punya explanation P2 dengan P3 ni? Nampak lebih kurang tapi sebenarnya dia lain lah. Okey, P4 ni adalah semua kenderaan yang makanan sedia dimakan dijual. Contoh macam food truck. Kalau food truck dia ada kategori, dia adalah kategori P4. Ini adalah kategori premis makanan yang ada dekat Malaysia lah. Satu dunia pun ada, cuma kategori ni kita gunakan dekat Malaysia. Kalau macam home base dia adalah P3. Sebab dia adalah premis di mana makanan tu disediakan, diproses, disimpan dan dihidangkan untuk jualan. Dihidangkan tu kadang-kadang dia macam kita, walaupun kita bungkus dan kita hantar pun dia adalah consider untuk P3 juga sebab dia adalah untuk jualan. Okey, ni saya nak tanya tak sebelum saya nak masuk persijilan yang diiktiraf oleh KKM mengikut kategori premis. Ada tak nak tanya soalan? Tak ada Sekejap Okey. Okey, belum ada soalan. Assalamualaikum Cikgu. Salam. Saya Nur Aini daripada Taipei, daripada Kemunting. Okey. Kalau saya kategori premis kan, yang buat home bake kat rumah tu sebab baru nak mula tak jual lagi. Baru nak mohon semua. Tu kalau macam saya home bake buat baking cake lah. Sendiri lah. Tak ambil kelas mana-mana lagi. Okey. Mula. So kalau macam saya macam mana Okey, tak apa. Macam Puan ada nak mohon dengan peniaga lesen dengan PBT ke? Tak ada. SSM ke? SSM dah ke? Dah, saya dah buat dah. Okey, SSM dah. Okey, yang pertama sekali nanti kena pergi kursus latihan pengendali makanan. Kemudian nanti dapatkan suntikan anti-typhoid. Sebab itu kita nak elakkan daripada penularan penyakit yang disebabkan oleh yang kita panggil penyakit bawaan makanan lah. Typhoid tu kan. Jadi yang itu kita boleh dapatkan dekat klinik swasta. Kalau di Taiping yang murah lah saya pernah pergi dulu. Dekat hotel Legend Inn tu. Legend Inn kan depan masjid Kampung Jambu tu. Dia ada nama dia Klinik Malaysia. Bukan klinik satu Malaysia, Klinik Malaysia kalau saya tak silap lah. Dekat dengan Hotel Legenda tu. Legenda ke Legend Inn lah dekat depan tu? Legend Inn.
Dekat area situ, kalau tak silap saya lah, tahun lepas saya suntik RM55. Tak tahulah sekarang ni berapa. Sebab yang itu harga pelbagai. Setakat ni paling murah yang saya dengar 55 lah. Kalau macam dekat luar kadang-kadang ada yang 100 lebih pun ada. Sebab dia memang dah diswastakan, kerajaan tak ada provide vaksin anti-typhoid ni. Kalau dulu-dulu, zaman saya kerja dekat kilang dulu, murah je suntik ikut majlis perbandaran dekat Ipoh masa tu, MBI, RM20. Tapi sekarang kalau majlis perbandaran pun, kalau ada stok pun dalam harga macam tu lah, 55, 50 macam tu. So kena check lah. Okay. Okay. So ada soalan lagi? Itu je lah. Okay. Okay. Okay, tak apa. Kita slow-slow. Okay, so yang ini adalah video pengenalan. Okay, boleh tengok sekejap. Okay, saya nak tanya sijil-sijil tu semua, yang mana yang boleh yang pernah tengok? Yang mana yang apa logo-logo tu yang selalu tengok, yang selalu nampak lah? Tak ada yang pernah nampak? Apa dia? Line tak okey. Ada orang nak masuk. Tak pernah tengok kot. Okey, tak apa. So kita sharekan. Sebenarnya banyak sebenarnya logo-logo yang mana yang selalu kita boleh tengok dalam kita punya kehidupan seharian lah. Okey, so ini saya tak sure yang mana yang selalu tengok. Tapi saya boleh jamin yang ni selalu tengok. Kalau kita pergi pasar raya, kita akan belik. Mesti, okay, yang ni bukan KKM punya. Tapi ini yang mana logo-logo yang berkaitan dengan makanan lah saya sharekan dekat sini. Okay, halal ni for sure mesti kita akan tengok kan. Yang ni pun kita akan selalu tengok. Terutamanya kita punya produk makanan. Kalau kita nak beli, kadang kita tengok ada persijilan apa. Okay, yang ini pun sama. Yang ini adalah dekat restoran-restoran biasanya yang mana yang telah disertified oleh KKM, dia akan dikeluarkan, akan boleh guna logo ni lah, bersih, selamat dan sihat, best. Okey, yang ini yang terbaru yang saya nak ketengahkan lah. Okey. Okey, ini adalah saya buat jadual sikit. Mesti GMP dengan HACCP dia adalah perkara yang sama, nampak sama tapi dia berbeza. Okay, kalau mesti ni dia adalah satu program jaminan keselamatan makanan. Macam mana nak kata, kalau untuk premis P1 adalah penghilangan, dia wajib kena ada PJKM. Okay, saya tulis sini PJKM. Program jaminan tak keluar. Jaminan keselamatan makanan.
Okey, PJKM ni adalah yang paling minimum adalah mesti. Okey, kemudian GMP dan HACCP. Yang mana GMP dan HACCP ni dia lebih kira international level, kenal lah HACCP dan GMP. Contoh kalau kita punya customer ataupun ini cakap pasal kilang, kalau customer kita dia kata saya nak produk ni pergi ke luar negara. Jadi ada serta-serta luar negara dia punya requirement dia kena ada GMP ataupun HACCP. Jadi kita kena mohonlah GMP dan HACCP untuk kita punya produk, baru boleh pergi eksport ke luar negara. Tapi kalau macam untuk dalam Malaysia dan serta-serta negara, ada mesti pun dah memadai, dah boleh ekspor keluar juga. Jadi paling-paling pun minimum memang kena mohon mesti. Bezanya dekat sini, permohonan mesti ni adalah KKM, kiranya permohonan dia free. Maksudnya pegawai yang datang pun dia akan bimbing sampailah kita dapat persijilan mesti. Tapi GMP dan HACCP, pegawai akan datang untuk audit sahaja. Melainkan kalau kita hire yang konsultan luar macam swasta, dia akan bimbing tapi kena banyak duit, sebab hire konsultan bukan murah. Dia adalah a bit costly. Jadi KKM keluarkan persijilan mesti ni adalah untuk membantu IKS yang mungkin nak ke hadapan tapi tak ada banyak tak ada modal yang besar untuk hire konsultan, jadi kita go for mesti. Mesti adalah free of charge. Tapi dari segi audit semua tu nanti ada pembetulan yang kita kena buat, yang tu yang kita kena upgrade lah. Okey, yang ini adalah untuk kategori premis pertama. P1 iaitu pengusaha ataupun premis yang terlibat dalam penghilangan makanan. Maksudnya yang dia produce produk. Kalau kita pergi pasar raya banyak yang akan keluar logo-logo ni. Maksudnya dia adalah produk yang telah terjamin lah, maksudnya telah certified oleh KKM kalau dah ada logo ni. Kemudian kita boleh tengok logo best, bersih, selamat dan sihat. Kalau macam dekat Taiping ni, kalau pergi R&R belah Bukit Gantang ke apa, mostly dah ada. Setahu saya lah, sebelum saya masa saya dekat JKN dulu memang kita dah pergi ke R&R semua. So bersih, selamat dan sihat adalah kategori premis yang ketiga. Okey, pengusaha premis makanan seperti restoran, gerai, kafeteria, hotel, kios, kantin, food truck dan sebagainya. Food truck pun ada kategori yang dia boleh jatuh dalam P3 sebab ada yang diorang prepare dekat atas tu dan terus jual. Dia ada juga kategori yang dia dah prepare daripada rumah tapi hanya menggunakan food truck tu untuk jualan, itu adalah kategori P4. Tapi kalau macam food truck, mostly kebanyakannya sekarang dia prepare makanan dekat food truck tu dan jual. Okay, so yang seterusnya Trust My Catering. Yang ini catering lah. Okay, mungkin jarang kita nampak tapi memang ada untuk Trust My Catering. My Food Tech adalah pengusaha premis yang terlibat dalam peringkat penggudangan gudang dan pusat pengumpulan makanan, peringkat pengangkutan makanan, peringkat penghilangan makanan dan peringkat peruncitan makanan. Macam biasanya dekat kita punya macam tadi kita tengok dalam video tu, dalam dia punya lori transporter kan. Jadi dia ada My Food Tech, maksudnya ni lebih kepada supply chain. Maksudnya KKM dah pantau dia punya cara sistem supply chain dia adakah okey ke tak okey. Okey, ini adalah yang food base, yang home base. Penyenaraian makanan sediaan di rumah, pengusaha yang menyediakan makanan di rumah bagi tujuan jualan. Kalau kita berniaga di rumah dan ada melibatkan jualan, anda boleh mohon home base. Tapi kalau kita nak masak saja, nak bagi jiran-jiran makan, tak ada melibatkan jualan tu, tak perlu mohon pun tak apa. Okay, Food Defense Certification adalah untuk pengusaha ataupun premis yang melibatkan dalam penghilangan makanan. So yang ini dia lebih kepada sistem dalaman. Macam kadang-kadang kita tak nak ada isu macam sabotage ke apa, kita boleh mohon food defense, tapi ada benda-benda yang kita kena follow lah.
Okey, yang ini adalah Persijilan Makanan Organik Malaysia. Okey, pengusaha ataupun premis makanan yang terlibat dalam memproses makanan organik. Kadang-kadang dalam makanan kita tak boleh sesuka hati nak claim okey ni makanan organik. Tapi kalau kita ada mohon persijilan makanan organik ni dah certify, kita boleh guna. Macam kita dalam label makanan ni tak boleh sesuka hati nak guna kata perkataan ni organik ke. Yang seterusnya autentik. Contoh kalau kita nak guna perkataan asli ataupun tulen. Macam autentik, tulen pada label kita kena ada persijilan autentik. Contoh macam madu. Madu kita suka nak cakap madu ni tulen lah apalah kan. So kena hantar dulu dekat persijilan autentik ni. Kalau betul dia dah clarify kata autentik, maksudnya anda boleh menggunakan perkataan tulen ataupun asli. Okay, Ceramic Tableware adalah pengusaha ataupun premis yang memerlukan perakuan pendaftaran untuk barangan seramik yang bertujuan digunakan dalam penyediaan, pembungkusan, penstoran, penyerah hantaran ataupun pendedahan makanan untuk makanan manusia. Ni kalau kita nak guna peralatan seramik. Okay, so sekarang dah pukul berapa? Okey, 49. So saya sharekan sedikit lah tentang sediaan makanan. So sekarang macam tadi saya cakap untuk mohon online kan. Tapi untuk satu ni, sediaan makanan di rumah masih lagi manual sebab dia produk baru. Dan kita kena mohon, kita boleh mohon dekat Jabatan Kesihatan Negeri masing-masing, Pejabat Kesihatan Daerah masing-masing ataupun boleh direct dengan HQ. Tapi kelulusan dia di pihak pihak HQ lah, yang mana contohlah kalau kita mohon dekat negeri Perak, contohnya kita mohon dekat daerah, contoh dekat Taiping, ada Pejabat Kesihatan Daerah Taiping, so dia mohon dekat pegawai tu, nanti pegawai tu akan tengok borang dia cukup ke tak. Kalau dia perlu untuk dia pergi tengok, dia akan pergi tengok, tapi tak wajib. Kadang-kadang verifikasi tu dia cukup dengan tengok dia punya dokumen, tapi kalau dia orang ada masa dia orang akan pergi tengok lah. Tapi dia still hantar, contohnya kalau dari segi daerah dia akan hantar untuk sokongan. Lepas tu kelulusan di pihak HQ iaitu di Putrajaya. Okey, dia hantar borang permohonan. Alah, tak boleh pula. Sekejap saya buka manual. Okey. Mana kena tanya ya? Ya. Yang ni manual. Manual. Kita hantar manual. Kena dapatkan borang ini dekat mana? Boleh download. Kalau nak nanti saya boleh bagi. Tak bagi ya? Tak berilah nanti. Boleh. Nanti saya bagi atau saya ada masukkan dalam saya punya Telegram. Nanti boleh tengok dalam tu. Boleh download dan boleh print. Okey, so ini adalah borang permohonan. Mudah je, nama kita, nama syarikat, nombor telefon. Kemudian anggaran keluasan. Kemudian berapa banyak pengendali makanan, berapa ramai dan berapa yang dah dapat suntikan dan pergi khusus. Kemudian nama makanan yang dihasilkan. Gunakan lampiran jika ruang tidak mencukupi. Jadi boleh ada lampiran kalau banyak produk kita. Okay. Nama laman sosial. Kita punya online lah sebab ni mungkin ramai yang berniaga online. Kemudian kena attachkan dokumen, salinan kad pengenalan, SSM kalau ada, perakuan pendaftaran FOSIM yang pendaftaran premis tadilah dengan KKM, kemudian salinan latihan pengendali makanan, sijil, salinan vaksin, gambar dapur, ruang penyediaan makanan, senarai produk makanan, senarai semak kendiri, pengusaha makanan sediaan di rumah. Okey, saya makan kendiri ni nanti sekejap saya tunjuk. Okey, sekejap ya. Dia tak boleh pula link tadi. Saya makan kendiri. Okey, ini adalah senarai semak kendiri. Okey, apa yang perlu adalah dia suruh kita tik-tik je lah ni.
Okey, yang ni dia kata kena patuh syarat asas pengendali makanan yang mana dah datang khusus, kemudian ada vaksin. Kemudian apa benda yang dia akan tengok, amalkan kebersihan makanan yang betul sepanjang mengendali makanan, kerap cuci tangan, guna papan potong dan pisau berasingan untuk potong sayur, buah, ayam, daging ataupun makanan laut ataupun roti. So kat sini dia dah tengok kita ni ada pengasingan tak untuk elakkan keracunan makanan, maksudnya nak elakkan pencemaran silang. Okey, kemudian memakai penutup kepala dari segi pakaian pengendali lah. Okay, kalau kat rumah ni kadang-kadang kita ni tak ada pakai pun kan. Tapi kalau kita nak buat untuk jualan, memang strictly kena betul-betul follow dia punya macam mana untuk kita elakkan daripada pencemaran lah. Kemudian sentiasa memastikan tempat penyediaan makanan dalam keadaan bersih dan dinyah jangkit. Guna penyepit ataupun sarung tangan semasa mengendalikan makanan yang telah siap dimasak. So ini mesti ada buat. Kemudian dapatkan bekalan bahan mentah dari sumber yang bersih, periksa dahulu bahan mentah, jangan guna bahan mentah yang berbau dan sudah rosak. Dapatkan bekalan harian secara harian jika tiada kemudahan penyimpanan sejuk yang mencukupi. Kemudian sediakan dan kendalikan makanan yang baik, masak makanan dengan sempurna, basuh, bersih bahan mentah sebelum masak. Jadi semua dia bagi tahu apa yang kita kena semak tu untuk elakkan berlakunya pencemaran silang, seterusnya dapat elakkan keracunan makanan. Kemudian last sekali adalah part pembungkusan makanan. Kalau makanan yang sedia dimakan, gunakan pembungkus yang sesuai mengikut jenis makanan. Jika makanan adalah berlainan jenis, guna bekas pembungkus makanan yang mempunyai ruang berasingan atau bungkus dalam plastik secara berasingan. Nak elakkan daripada cepat basi. Nyatakan maklumat seperti nama, makanan, senarai ramuan, berat bersih, nama, alamat pengusaha, tarikh dan masa makanan disiapkan. So yang ini sebenarnya kita perlu ada pada kita punya label. Kemudian untuk menggunakan makanan terproses, guna bekas ataupun pembungkus makanan yang sesuai. Nyatakan maklumat seperti nama makanan, senarai ramuan, berat bersih, nama dan alamat pengusaha, pengeluar dan tarikh luput. So dari segi label ni kita perlu ada. Okey. Itu adalah dari segi apa lagi? Okay, kemudian ada juga borang pengesahan. Pengesahan ni simple sajalah. Okey, so itu adalah macam mana nak mohon yang home base. Sebabnya rugi pada saya kalau orang yang berniaga daripada rumah tapi tak mohon ni sebab dia punya requirement sangat mudah. Orang yang ada premis selalu akan merasa lah kenapa tak ada dulu. Sebabnya dia orang dah ada premis. So macam sekarang orang yang daripada rumah, jadi ini adalah salah satu langkah KKM untuk bantu usahawan yang di rumah. Macam mana untuk kehadapan lah dalam walaupun di rumah tapi still dia punya kebersihan dan keselamatan makanan tu terjamin. Okey, jadi ini adalah borang pengesahan yang kita kena hantar dekat KKM. Okey, sebab ini akan dikeluarkan pada sijil. Sebab tu penting nama pengusaha dan juga alamat premis. Nanti senarai produk yang kita masukkan tu kita boleh guna logo yang disediakan oleh KKM. Okey. So, ada soalan tak? Garis panduan nanti saya sharekan sebab kalau saya share sekarang nanti ia panjang. Ke ada yang nak saya share, tapi kalau macam siapa yang ada hal boleh je keluar, boleh je kalau nak leave sebab ada yang kata ada hal kan. Okey. Sekejap saya tengok ada lagi tak. Okey, ada ke yang nak tahu tentang garis panduan ni? Kalau ada saya sentuh sikit, tapi kalau nak baca nanti saya boleh bagilah garis panduan tu. Bisa mesej je lah, lagi senang. Kita boleh baca slow. Macam mana? Mesej dekat Telegram ke mana-mana. Okey, boleh. Okey, boleh. Cuma saya nak share sedikit yang mana okey.
dia ada kejap. Okey, yang ini garis panduan dia share kan. Okey, nanti cikgu bagi. Okey, nanti saya bagi. Okey, saya share yang ni sikit je. Okey, yang ini adalah yang ini adalah garis panduan permohonan penyenaraian, okey, untuk kita pohon. Okey, apa yang boleh, apa yang tak boleh. Okey, syarat lulus kelulusan pengusaha berdaftar dengan pendaftaran premis lah, dengan online, yang kita panggil pendaftaran premis yang saya tunjuk awal tadi tu. Kemudian melaksanakan amalan kebersihan makanan yang baik seperti dalam garis panduan keselamatan makanan bagi makanan sediaan di rumah. Okey, nanti saya share. Kemudian nanti kena cek kendiri. Maksudnya kendiri tu kita semak sendiri. Okey. Kemudian semua pengendali makanan yang telah hadir latihan pengendali makanan dengan mana-mana sekolah latihan perlu hadiri kursus latihan yang telah diiktiraf oleh KKM. Perlu ada suntikan, kemudian kena ada label makanan. Macam yang saya explain tadi lah, kena ada nama, ramuan, nama dan alamat pengilang pula, nama dan alamat pengusaha tu dan seterusnya. Tarikh luput lah kalau untuk barang yang tahan lama. Kalau tak tahan lama tu pukul berapa dia prepare. Okey, penyenaraian. Ada orang tanya soalan ke? Penyenaraian pengusaha makanan sediaan di rumah home base ini diberikan secara percuma. Okey, percuma je, tak ada apa-apa yang kita perlu bayar. Okey, yang ini yang kita cakap apa yang boleh mohon, apa yang tak boleh mohon. Okey, ini dia bagi tahu senarai makanan yang tidak dibenarkan. Maksudnya kalau pun buat kat rumah tapi dia tak boleh mohon untuk home base ni. Yang pertama, makanan bertujuan khas. Contohnya kalau makanan yang makanan baby lah, macam rumusan susulan, rumusan bayi, bijirin untuk bayi dan kanak-kanak. Sebab yang ini memang sangat-sangat strictly, terutamanya ke makanan yang baby ni memang kita tak boleh buat dekat rumah sebab dia sangat-sangat fragile dan sangat high risk. Kemudian produk susu dan hasilan susu, makanan yang dihasilkan daripada susu dan hasilan susu adalah tidak dibenarkan seperti susu segar, keju, yogurt, mentega dan lassi. Yang ni tak boleh mohon dengan KKM sebab dia kena mohon persijilan mesti, yang mana mesti ataupun best lah, yang mana lebih kita panggil terjamin sikit. Sebabnya ini kategori yang tak dibenarkan ni adalah kategori yang high risk, yang mana makanan sangat-sangat berisiko kalau kita buat dekat rumah. Okay, yang ketiga, makanan yang memerlukan lesen. Contohnya yang disyaratkan lesen di bawah peraturan-peraturan makanan 1985. Contohnya lesen air, lesen air minuman berbungkus, air mineral semula jadi. Buat air mineral contohnya tak boleh mohon kalau kita buat dekat rumah. Buat ais pun tak boleh mohon dekat rumah. Okey, KKM boleh menambah senarai makanan yang tidak dibenarkan mengikut keperluan. Okey. So yang itu yang tak boleh mohon. Selain daripada itu kita boleh cuba memohon dengan KKM untuk penyenaraian makanan sediaan di rumah. Okey, kita dah habis. Ini adalah saya adalah seorang tenaga pengajar khusus latihan pengendali makanan, yang mana kalau tuan-tuan dan puan-puan nak mohon apa-apa persijilan dengan KKM ataupun halal, memang wajib kena ada sijil latihan khusus pengendali makanan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh kontak saya ataupun share dengan kawan-kawan yang mana yang nak dapatkan khusus latihan pengendali makanan. Okay, so saya share juga saya punya next class. Ini adalah untuk Ogos. Masih lagi ada kekosongan. Kalau nak mendaftar, boleh mendaftarkan dengan saya. Sekarang kita kendalikan secara online sahaja. Macam ni lah. Sebab KKM memang dia tak benarkan lagi untuk buat secara fizikal. Maksudnya secara offline. Masih lagi tak keluarkan lagi arahan boleh
buat secara offline. Jadi saya memang kendarikan secara online sahaja. Okey, sebab online ni dia kena cepat sebab satu sesi hanya 20 orang sahaja dibenarkan untuk satu-satu sesi. Okey, so sekian, saya tutuplah dengan satu hadis iaitu peniaga yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang yang jujur dan orang yang syahid. Ini adalah salah satu cara macam mana kita nak bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, dengan cara kita berniaga dengan jujur. Jadi bila kita masuk dalam makanan ni, kita tak boleh ambil sambil lewa. Bukan sahaja kita nak fikir kita nak untung, tapi kita kena fikir sebenarnya kita nak sediakan makanan yang bersih dan selamat. Yang mana bersih dan selamat tu adalah satu ciri-ciri makanan yang baik. Okey, so sekian. Ada soalan tak? Okay, Wana ya. Ya. Yang ini berkenaan baking. Tadi ada mengatakan kita nakkan label kan. Let's say saya ni memang ada satu label saja iaitu nama baking satunya ni dengan nombor telefon, dengan saya punya media yang ada dekat Facebook ke WhatsApp ke, itu aja. Tapi nama saya tak tulis. Okey. So tak apa, nanti boleh upgrade. Maksudnya buat stiker biasa pun tak apa. Sekarang kalau Puan Jaya ada yang macam mana? Dekat maklumat pembungkusan tu ada maklumat apa? Nanti saya WhatsAppkan label saya tu. Okey. Jadi yang untuk kalau kita nak mohon home base ni, dia ada dua jenis. Ada jenis makanan yang sedia dimakan. Maksudnya kita jual boleh terus makan. Betul. Ataupun dia ada jenis makanan terproses. Contohnya yang sekarang banyak yang buat kambing perap sejuk beku contohnya kan. Ya. Okey. So dia ada dua jenis lah macam mana pelabelan. Okey, kalau makanan yang sedia dimakan, dia kena ada nama makanan, nama dan alamat pengusaha ataupun pengeluar, ada nombor telefon, ada ramuan, tarikh dan masa makanan siap dimasak. Ni at least tarikh lah. At least ramuan dia baking. Yang baking memang ramuan dia ada yang kek yang lebih ingredients, ada yang kek yang kurang ingredients. Dia ramuan tak perlu nak masuk macam mana nak kata, dia macam ni. Maksud Puan ramuan contohnya ada yang ada tepung. Ya betul. Dia kita masukkan ramuan ni, contoh kat dalam ni nasi lemak kan. Nasi lemak ramuan dia beras, santan, telur rebus, cili kisar, bawang, bilis, garam, gula. So kita kena ikut susunan menurun. Okey. Susunan menurun maksudnya apa yang paling banyak dia letak dulu. Kemudian yang last sekali yang paling sikit. Tapi kita tak perlulah nak masukkan berapa banyak, berapa senduk ke apa, tak perlu. Just kita ikut susunan apa yang ada sebab kalau macam ni kita kena buat untuk setiap, let's say butter cake tu ramuan dia lain. Walnut carrot cake tu ramuan dia lain. Tu jadi kita kena ada banyak jenis label kan ni? Masa yang sesi sharing dengan KKM hari tu, dia cakap mungkin Puan boleh improvise ataupun buat macam stiker yang mana kalau contoh ramuan untuk kek walnut mungkin ada yang kecil tu tanpa stiker lain. Kalau tak, dia ada banyak cara sebenarnya tapi ikut macam mana yang memudahkan kita. Pilih yang mana mudah lah. Macam ni dia tunjuk contoh nasi lemak, senang lah kan. Tapi kalau macam contoh ada banyak perasa, ada banyak jenis kek kan, jadi kita boleh buat kreativiti kita lah. Mungkin ramuan tu kita buat stiker asing, kita tampal dekat tepi contohnya. So kalau hari ni kita buat kek carrot, kita tampal lah ramuan yang kek carrot. Ataupun kalau nak buat sama je semua, letak je semua ramuan, tapi kalau kek carrot kita potong lah ramuan yang lain tu yang kira maksudnya dia tak terlibat. Contohnya kita letak je semua ramuan yang kita ada tu, contohnya ramuan produk kita
Okay. Kek, ada kek apa, kek carrot, kek walnut semua tu kan, ramuan tu semua kita masukkan. Kiranya bila kita tampal kita punya ramuan tu, yang mana yang tak berkaitan dengan kek yang kita produce tu, kita potonglah maklumat tu. Maksudnya dia tak berkaitan dengan kek tu. Itu adalah salah satu cara yang kita boleh gunalah. Susah juga macam tu. Ikutlah mana yang mudah. Mana yang mudah. Sebab concern dia, sebab ramuan ni, sebab ada orang yang dia sensitif ataupun dia allergic tentang kacang-kacang, allergic, ada certain benda yang dia allergic. Jadi pentingnya ramuan ni adalah untuk kita bagi tahu dekat kita punya customer lah, yang mana itu adalah makanan yang ada makanan tu. Jadi itu adalah salah satu cara kita berkomunikasi dengan kita punya customer. Sebab tu pentingnya ramuan. Okay. Okay, siapa tanya tadi berapa kursus cikgu? Okay, kursus tu murah je, RM50, sijil sah seumur hidup. Okay, kalau ada yang nak daftar kursus nanti boleh boleh WhatsApp saya, ini nombor saya. Dan boleh je WhatsApp saya, sekarang semua ada dalam grup WhatsApp kan? Okay. So ada soalan tak lagi? Okay. Tak ada? Semua senyap je? Okay, so kalau tak ada, saya harap ada apa, semua boleh faham. Nanti saya sharekan link Telegram yang mana dalam tu saya dah masukkan semua. Dan kalau nak dapatkan video video pendaftaran premis yang saya tunjuk tadi pun saya ada masukkan dalam Telegram tu. Kalau yang video yang hari ni nanti saya masukkan dulu dalam YouTube, baru saya sharekan link dia. Okay, so saya minta maaf kalau ada kekurangan sebab niat asalnya nak tunjuk step by step, tapi server down pula, KKM punya server down, jadi tak boleh nak tunjuk step by step, tapi insyaAllah saya akan usahakan. Jadi saya minta maaf. Tadi siapa Ucu Orin tanya saya dekat mana? Saya dekat Kamunting. Okay, so terima kasih. Alah, siapa yang baru nak masuk ni? Okay, so saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum dan terima kasih semua. Saya harap ilmu yang disampaikan ni adalah ilmu yang bermanfaat. Boleh share dengan kawan-kawan. Kalau ada yang nak dapatkan khusus latihan pengendali makanan. Next kelas saya adalah 2 hari bulan Ogos. Okay? Okay, terima kasih semua. Bye. Selamat berhujung minggu. Thank you. Terima kasih. Ada nak tanya soalan ke tu? Baik, tadi dengar suara. Okay, bye. Assalamualaikum. Salam.